Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas video-video terbaru yang Cikgu upload selepas ini. So, kita teruskan pelajaran kita dengan sains tingkatan 1, subtopik 4.4 persenyawaan dan kehamilan. Okey, sebelum ni kita masuk 4.3, kita haid. Okey, dah tahu dah, pandai dah kita haid, ada 28 hari. So, kita masuk pula persenyawaan. Persenyawaan bermaksud, okey, nyawa, satu nyawa, senyawa. Bermaksud proses percantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum. Okey. Selepas persenyawaan, okey, apa yang jadi? Seseorang perempuan akan mengalami proses kehamilan. Zygot mula terbentuk dan membesar di dalam uterus sehingga kelahiran. Ni. So, bila berlaku persenyawaan tu, so yang perempuan tu dia akan rasa tanda-tanda ada baby lah. Okey. So, zygot mula terbentuk dan membesar di dalam uterus. So, baby makin lama makin besar. Okey. Okay, tengok. So, yang ni boleh dalam buku teks ada. Kamu boleh tengok. Okey, yang pertama. Sperma akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Okey. So, yang ni peringkat pertama. Peringkat pertama yang mana tadi ovum dia duk tunggu sperma. Okey, yang ni sperma dah ada, apa yang jadi kepada sperma? Sperma masuk, dia terus berenang mencari ovum. Okey, yang kedua, jika ovum hadir di tiub falopio, so kalau kena pada hari yang ke-14 tu, hari ke-14 kan, ovum keluar, memang ovum ada duk tunggu dah. Okey, jika ada, persenyawaan mungkin akan berlaku. Nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tiub falopio dan membentuk zygot. Okey, so kalau ada rezeki, ovum duk tunggu, sperma masuk, memang ada duk tunggu. Okey, berlakulah persenyawaan dan last sekali membentuk zygot. Okey. So hanya ni. Tengok, berjuta-juta yang cuba nak masuk dalam ovum ni, hanya satu sahaja yang berjaya masuk. Okey. Yang ketiga, selepas persenyawaan, zygot membahagi menjadi satu berbola sel yang disebut sebagai embryo. Embryo akan menempel di dinding uterus. So kat sini lah. So bila dah masuk tadi, nukleus sperma masuk, bercantum dengan nukleus ovum. Okey. So nama membentuk apa? Zygot. Lepas tu dia menempel. Menempel ni dia berguling lah. Macam berguling jatuh peluk. Okey, turun ke bawah. Pop, dia akan melekat. Melekat kat mana? Melekat kat dinding uterus. Kalau tak melekat, yang itulah kita panggil gugur. Okey. So kalau dinding uterus tak kuat, so zygot tadi boleh gugur. Okey. Sperma akan berenang, macam cikgu beritahu tadi, memasuki faraj ketika persetubuhan. Jika ovum hadir di tiub falopio, persenyawaan mungkin akan berlaku dan membentuk zygot. Selepas persenyawaan, zygot membahagi membentuk embryo. Embryo akan menempel di dinding uterus. Okey. Embryo yang telah menempel pada dinding uterus akan terus berkembang menjadi fetus. Fetus macam ni lah. Fetus yang menyerupai manusia. Yang ni lah. Bayi. So masa ni kita boleh scan dah. Okey. Boleh nampak lah. Proses ini dinamakan sebagai kehamilan. Selepas kira-kira lebih kurang 38 minggu, fetus akan dilahirkan melalui faraj. Okey, dapat ingat balik, sel menjadi zygot, zygot menjadi embryo, embryo menjadi fetus. Tu.
peringkat-peringkat nak jadi bayi. So kita pergi daripada minggu pertama, apa yang jadi? Minggu pertama hingga minggu keempat, lebih kurang sebulan, tangan dan kaki mula terbentuk. Embrio mempunyai ekor yang kecil. Ni macam seakan-akan ada ekor. Minggu ke-7 hingga minggu ke-9, apa yang jadi? Hidung dan telinga, jari akan kelihatan. Nampak dah bentuk dah. Bentuk hidung, bentuk telinga, jari nampak. Okey. Minggu 10 hingga minggu ke-19. Okey, lebih kurang 3 bulan ni. Embrio akan kelihatan seperti bayi. Embrio kini dipanggil fetus. Minggu 20 hingga ke 37, fetus akan semakin kelihatan menyerupai bayi. Ni, yang ni duk tengah buah dah ni, duk tendang-tendang perut. Masa ni. Okay, minggu 38 hingga 40, fetus terbentuk. Dengan lengkap, badan fetus berputar sehingga kepala menuju ke arah cervix, dinding berotot uterus mengecut dengan kuat, amnion pecah dan bendalih amnion dibebaskan, fetus ditolak keluar dari uterus melalui faraj dan seterusnya keluar daripada badan. So yang ni memang dekat-dekat dengan nak lahir dah, nak bersalin dah baby tu, nak keluar dah. So yang ni yang jadi. So kalau kepala menghala ke atas tu kita panggil songsang. Okey. Baby songsang. So biasanya ni kepala keluar dulu. Kepala keluar dulu. Lepas tu ditolak keluar uterus melalui faraj, seterusnya keluar daripada badan. Okey. So minggu 38 hingga 40. So kalau sebelum tu kita panggil prem. Premature. Bayi tak cukup bulan. So inilah gambar-gambar dia. Okay, daripada bermulanya. So kita ada ujian amniocentesis. Ujian amniocentesis ni merupakan ujian yang dijalankan untuk mengesan beberapa jenis kecacatan kelahiran seperti sindrom Down dan pengecutan otot. Okey. Sejumlah kecil cecair amnion dikeluarkan dan diuji. So dia suntik perut ibu tu, dia ambil cecair amnion dalam ni. Lepas tu dia buat kajian. Kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Penting tak tali pusat ni? Embrio akan membesar dan berkembang di dalam satu pundi yang dikelilingi oleh membran yang dikenali sebagai amnion. Okey, amnion. Amnion mengandungi bendalih untuk melindungi fetus. So kalau kita orang kampung ni sebutnya air ketuban lah. Air ketuban. Okay, kita tengok. Ni pun ada dalam buku teks. Plasenta. Ni plasenta. Terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio. Tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Ni tali pusat. Semua orang tahu dah ni. Tali pusat. Tiub yang menghubungkan fetus dengan plasenta. Terdapat salur darah di dalam tiub untuk mengangkut darah kepada dan daripada fetus. Ni yang menyambungkan baby dengan ibu tadi. Okay, dinding uterus. Ni dinding uterus tadi. Yang ibu punya ni. Okay. Terdiri daripada dinding berotot, tempat embrio menempel dan berkembang. Ni bendalih. Yang warna biru ni bendalih, cecair. Cecair amnion bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan. So kalau terentak ke apa, baby dalam kandungan selamat lagi. Sebab apa? Ada cecair ni, air ketuban ni. Okey, amnion, membran yang membentuk pundi dan mengandungi bendalih. Ni dia suntik, ambil daripada cecair ni lah. Fetus, embrio membesar menjadi fetus. Okey, so yang ni lah gambaran bayi di dalam perut ibu.
Wallahu a'lam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.